Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Haidah binti Ramli. Saya memegang kad matrik yang bernombor D2092090967. Pada hari ini saya akan menemu bual rakan sebaya iaitu Cik Faizatul Hazimah binti Ramli yang merupakan seorang pelajar yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Faizatul. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu nama saya Siti Haidah binti Ramli. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan ekonomi rumah tangga dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tujuan saya ingin menemu ramah Cik Faizatul adalah untuk menjalankan tugasan individu bagi kursus CPR 2011 iaitu pembimbing rakan sebaya. Bolehkah saya untuk menemu ramah Cik Faizatul untuk mendapatkan maklumat serba sedikit tentang diri Cik dan berkongsi pengalaman serta input-input yang berfaedah untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang? Yalah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, boleh silakan. Saya pun ada banyak masa kelapangan hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Cik Faizatul. Pertama sekali saya ingin bertanyakan kepada Cik Faizatul tentang soalan yang pertama iaitu berkaitan dengan latar belakang diri Cik dan keluarga dan juga latar belakang pendidikan Cik. Sebelum tu saya nak tanya suara saya jelas ke? Jelas, saya dengar. Jelas sangat. Okey. Okey, baiklah. Sekali lagi lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatah Hazimah binti Ramli. Saya mempunyai 8 orang adik-beradik dan saya merupakan anak bongsu. Ibu saya merupakan mantan penolong kanan hal ehwal murid, manakala ayah saya mantan pegawai bank di public bank. Sekolah rendah saya bersekolah di SK Baris Panco, manakala sekolah menengah saya bersekolah di SMKA Naim Lil Banat, Kota Baru, Kelantan. Baiklah, untuk soalan yang diberikan sebentar tadi, Alhamdulillah saya berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan UPSR, PMR dan juga SPM. Alhamdulillah. Saya juga pernah menyambung pelajaran di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, dan mengambil bidang asasi sains hayat. Namun begitu impian dan cita-cita saya lah untuk menjadi seorang guru masih menebal lah walaupun dah masuk bidang sains hayat. Jadi saya meneruskan perjuangan saya menyambung pelajaran di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, di IPG Kampus Ipoh Perak. Dan Alhamdulillah kini saya sudah berada di tahun yang terakhir di IPG tersebut dalam jurusan Bahasa Melayu. Baiklah Cik Faizatul, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi, perkongsian yang sangat baik. Okey, seterusnya, apakah kekuatan dan kelemahan diri Cik Faizatul yang Cik Faizatul boleh pertingkatkan dari semasa ke semasa untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang? Baiklah, kekuatan dan kelemahan diri lah. Saya mulakan daripada kekuatan diri saya iaitu bagi saya seorang yang sangat rajin dan saya bijak mengurus stres. Maksudnya kat sini saya bijak dalam pengurusan masa lah. Bila kita pandai mengurus masa, mengatur strategi dengan baik untuk melakukan sesuatu perkara, kita akan automatiknya mudah untuk menangani stres lah. Bagi saya itu perkara yang sangat penting dan sangat konsisten yang saya lakukan kerana saya bijak mengawal emosi juga. Contohnya kalau kita tahulah sebagai seorang pelajar kita dihantui ataupun dihujani dengan pelbagai soalan, assignment, tugasan kerja khusus. Jadi di sini saya memainkan peranan penting untuk menjadi seorang yang bijak dalam pengurusan stres. Kalau kita tengok, kalau kita rasa stres, kita boleh buat banyak perkara iaitu apa? Contohnya aktiviti senggang kita perlulah diisi dengan perkara yang menarik supaya kita dapat mengelakkan diri supaya tidak mengikut emosi, tidak mengikut perasaan, tidak terlalu stres apabila kita dihujani ataupun
hantui dengan masalah, kita terus ke arah yang lebih stres. Jadi kekuatan diri saya sendiri, saya seorang yang bijak dalam pengurusan stres. Manakala bagi kelemahan pula, kelemahan diri saya seorang yang kurang bersukan dan bersenam seperti yang sepatutnya lah. Kalau kita tengoklah sebagai seorang individu, kita sepatutnya mengamalkan gaya hidup sihat dengan apa? Bersenam sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu. Tapi seperti yang kita sedia maklumlah sebagai seorang pelajar, kita kesuntukan masa. Kalau lihat saya sendiri, saya sudah berada di tahun terakhir di IPG, jadi masa tu agak mencemburui lah orang kata, sentiasa terkejar-kejar masa untuk menghantar tugasan dan sebagainya. Namun begitu, jika ada masa yang berkelepangan, saya dan rakan-rakan tak akan terlepaslah untuk berekreasi seperti berjalan-jalan di taman, bersenam, main badminton dan sebagainya. Ada juga buat, tapi agak berkuranglah daripada sebelum kita dihujani dengan pelbagai tugasan dan sebagainya. Okey, terima kasih Cik Faizatul. Di sini saya dapat rumuskan bahawa untuk menjadi pelajar yang cemerlang, Cik Faizatul lebih kelebihan tu Cik Faizatul pandai mengurus masa, bijak untuk mengurus masa, rajin untuk membuat semua tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Dan setiap kelemahan Cik Faizatul tu Cik Faizatul boleh mengatasi dengan baik segalanya. Okey. Seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan yang seterusnya. Bagaimana pula Cik Faizatul memupuk minat untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang? Baiklah, terima kasih atas soalan yang sangat ditunggu-tunggu oleh saya sendiri. Baiklah, saya melihat kepada kenapa saya pupuk minat saya untuk jadi pelajar yang cemerlang. Sebenarnya saya melihat kepada perancangan masa depan. Kenapa kita perlu minat? Kerana kalau kita minat, kita akan memberikan komitmen pada pembelajaran kita untuk mencapai apa yang kita nak capai lah. Contohnya cita-cita, impian. Jadi apabila kita ada perancangan masa depan, automatically kita akan minat. Kita akan minat untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Kerana kat sini saya tak mahu cita-cita saya tergantung ataupun tidak dapat diteruskan. Sebagai contohlah, kita minat sesuatu perkara. Jadi kita perlu kejar sampai dapat. Kalau pepatah cakap, kalau tak dikejar, kalau tak dipecahkan royongnya, mana kan dapat sagunya. Jadi kat sini, cikgu BM lah dia masuk sikit kan pepatah. Jadi kat sini kita tengok, kalau kita nakkan sesuatu, kita perlu kerja sampai dapat lah. Jadi saya perlu pupuk minat untuk belajar, contohnya mengkaji sesuatu perkara, buat research, membaca lebih daripada orang lain. Contohnya kalau satu hari orang lain baca 1 helai je buku, kita kena baca 5 helai. Macam itulah. Selain tu, yang kedua, apa yang memupuk minat untuk jadi pelajar cemerlang ialah harapan keluarga, khususnya kedua ibu bapa lah. Saya merupakan anak bongsu dan orang kata boleh dikatakan anak harapan keluarga lah. Jadi saya akan berusaha sedaya upaya untuk membantu ataupun buat yang terbaik untuk mak ayah kita. Mereka tu merupakan motivasi dalam hidup saya yang sangat besar. Orang kata motivasi tunjang lah. Jadi ada satu saya dengar berkenaan dengan masalah kan. Macam mana saya nak hadapi masalah setiap perkara tu. Jadi bagi saya semestinya ada masalah tu, setiap masalah tu ada jalan penyelesaiannya. Dah dengar balik dah? Ya Cik Faizatul. Boleh teruskan? Ya, kita crop. Okey. Berkenaan dengan masalah tadi, semestinya ada masalah tapi saya beranggap setiap masalah tu orang kata ada jalan penyelesaian dan berbalik pada kekuatan diri yang pertama tadi, saya seorang yang bijak mengurus stres, bijak mengawal emosi. Jadi masalah yang kecil-kecil tu orang kata kita boleh hadapi, kita boleh atasi selagi mana kita bijak mengurus. Okey, terima kasih Cik Faizatul atas perkongsian sebentar tadi. Seperti mana yang Cik Faizatul beritahu tadilah, untuk kita perlu bijak menguruskan masa untuk menjadi pelajar yang lebih cemerlang, dan walau apa pun masalah, kita perlu pandai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya sebentar tadi Cik Faizatul telah memberitahu Cik Faizatul pandai untuk menyelesaikan setiap masalah yang berlaku. Dan soalan yang seterusnya, adakah Cik Faizatul mempunyai masalah di tempat pembelajaran di dalam kelas
dengan rakan sekelas sepanjang pembelajaran berjalan di dalam kelas? Okay, baiklah. Seperti yang saya katakanlah, setiap masalah tu ada jalan penyelesaian dan kita perlu sentiasa positif. Kalau nak tanya ada masalah tak, semestinya kalau 5 tahun kita berkawan ataupun kita di sesuatu institusi tu akan ada masalah lah yang berlaku. Tapi kita perlu sentiasa positif dan tidak boleh berburuk sangka. Itu saya punya prinsip hidup. Kita tak boleh berburuk sangka kepada semua orang. Orang kata don't judge books by its cover kan. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik dan pandailah mengawal emosi kita. Kalau kita ni tak pandai mengawal emosi, kita akan sentiasa marah-marah dalam kehidupan. Bangun pagi je nak marah dekat orang. Jadi tak baiklah untuk kesihatan mental dan juga kesihatan kita sendiri, fizikal. Akan datang banyak penyakit kalau kita marah-marah. Jadi biasanya kalau untuk saya nak mengatasi masalah saya akan meluahkan dekat sesiapa sahaja supaya saya sendiri tak stres. Macam saya cakap tadi, saya bukan seorang yang mudah stres kalau ada banyak kerja ataupun masalah. Jadi kita perlulah berkongsi dengan orang. Bila kita berkongsi, kita minta pandangan, minta bantuan, kita akan sentiasa bersikap terbuka dan kita akan menerima pendapat orang dengan mudah. Jadi kat sini dan kalau tanya siapa yang kita nak berkongsi, sebenarnya orang yang kita berkongsi tu tak semestinya rakan. Orang katalah rakan sebaya ni lebih memahami. Sebenarnya tidak semestinya. Berkongsi ni boleh saja kepada sesiapa, kepada ibu, kepada kakak, abang, kepada Allah lah yang satu yang tu semestinya kalau kita ada masalah yang susah sangat, sukar untuk nak keluar daripada masalah tu, kita boleh mengadu pada Allah. Itulah bagi saya yang pertamanya. Jadi satu lagi, cara saya nak seimbangkan masalah peribadi saya dengan masalah pelajaran. Macam contoh kita ada masalah di luar lah, masalah kewangan ke, masalah cinta ke. Tapi dalam masa yang sama kita sedang belajar. Kita perlulah fokus kan. Jadi bagi saya akan fokuskan mana yang penting terlebih dahulu. Contohnya kalau kita ada tugasan kerja khusus. Tugasan kerja khusus kita tahu kita perlu ada perancangan, kita perlu ada jadual peribadi kita supaya tak bekerja masa. Kita ada tarikh submission, orang kata tarikh penghantaran, due date. Jadi kalau kita ada masalah peribadi, kita perlu ada jadual supaya kita tak masalah peribadi kita tu tidak mempengaruhi kerja kita. Sebab setiap orang tu memang akan ada masalah, tak lari daripada masalah. Jadi perlu sentiasa bijak mengatur strategi. Dan juga ada jadual belajar lah. Sebagai contoh, kita ada tugasan yang perlu hantar pada hari Khamis. Jadi kita bukan mula hari Rabu. Kita boleh mula dengan lebih awal contohnya. Sebab kita tak tahu, malang tidak berbau. Kadang-kadang nak mula hari Rabu tiba-tiba ada perkara yang menghalang, arah melintang yang berlaku pada hari Rabu. Jadi tak boleh kita nak hantar kerja kita hari Khamis. Jadi perlulah bersiap ataupun buat persiapan dengan lebih awal. Maksudnya buatlah hari Sabtu Ahad sebab tu kita cuti. Orang kata sediakan payung sebelum hujan lah supaya ada apa-apa halangan atau perintangan yang berlaku, kita dah siap. Kita tak payah menyusahkan orang dan sebagainya. Jadi itulah, masalah tu akan sentiasa ada tapi kita kena bijak untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, baiklah Cik Faizatul, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan apa yang Cik Faizatul cakap sebentar tadi. Kita perlu sentiasa positifkan diri kita, positifkan minda kita untuk kita dapat selesaikan segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Okey, baiklah Cik Faizatul, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu bagaimana Cik Faizatul ni seimbangkan jika ada masalah dengan keluarga dan masalah keluarga, masalah dengan diri sendiri atau masalah dengan rakan-rakan atau masalah cinta, bagaimana Cik Faizatul dapat seimbangkan dengan pembelajaran dalam seharian? Okay. Soalan ni saya macam dah jawab tadi sebenarnya, tapi tak apa, saya akan ulas sekali lagi macam mana saya seimbangkan masalah peribadi dan masalah pelajaran ataupun masalah yang kita hadapi setiap hari ni. Sebenarnya kalau kita tahulah masalah tu akan sentiasa datang, jadi kita perlu bersiap sedialah untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku dalam hidup. Jadi kita perlu ada strategi lah, kita perlu ada tentatif. Satu hari tu kita bangun tidur, kita fikir, kita terus fikir apa yang kita nak buat. Ataupun malam sebelum tidur tu kita perlu ada perancangan apa yang kita nak buat esok.
Sebab apa? Kita kena satu hari tu kita kena ada juga masa untuk diri kita juga. Jadi cara nak seimbang ya, kita perlu ada, orang kata kalau dalam orang Englishnya kata me time. Kenapa kita kena ada me time? Supaya kesihatan mental kita ni terjaga. Jadi kalau contoh nak seimbangkan ialah kita kena ada me time. Sebagai contoh kan, waktu maghrib sehingga waktu isyak tu waktu kita sendiri. Kita muhasabah diri dan sebagainya. Cara nak seimbangnya ialah kita kena ada waktu untuk kita berfikir seorang diri. Berfikir dan merenunglah, muhasabah diri apa yang kita buat hari ni dan sebagainya supaya kita sedar akan apa yang terjadi, kita boleh berfikir secara waras, kita boleh lihatlah sekeliling apa yang kita buat salah ke, apa yang kita buat betul sebab kita manusia, kita tak sentiasa buat perkara yang betul. Ada kadang-kadang kita terjatuh ke dalam lubang yang salah. Jadi di sinilah kita perlu orang lain juga ataupun kita perlu kepada kerohanian sikit lah. Macam kita tahu kan, kita perlu hidup berlandaskan jeris. Jeris apa? Jasmani kita, emosi kita, rohani, intelek kita, sosial kita, cara kita berkomunikasi dengan orang. Sosial sangat penting, intelek kita kena pandai berfikir secara waras, rohani, ketuhanan kita kena lebih dekat kepada Allah supaya seimbang. Hidup kita sentiasa seimbang sebab kita berpandu kepada falsafah. Sebenarnya jeris ni dia dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga. Jadi berpandu kepada falsafah pendidikan kebangsaan tersebut, hidup kita akan seimbang, tak ada masalah sebab kita meliputi semua aspek yang saya sebutkan sebentar tadi iaitu jeris tersebut. Okey, baiklah Cik Faizatul. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna untuk diri saya sendiri. Dan seterusnya saya akan teruskan dengan soalan yang terakhir iaitu apakah harapan untuk diri Cik Faizatul dan perancangan masa depan Cik Faizatul dari 5 tahun atau 10 tahun akan datang dalam kehidupan Cik Faizatul. Apa yang Cik Faizatul inginkan? Okay. Baiklah, saya tertarik dengan soalan ni. Memang tunggu daripada tadi. Jadi soalan ni ada juga. Okey. Harapan untuk diri saya terlebih dahulu, saya berharap saya boleh membantu dan mengembangkan ilmu ataupun segala-galanya lah kepada orang lain. Kerana kalau kita tahulah kita ni seorang guru. Bila seorang guru ni orang kata ibarat lilin yang membakar diri. Sentiasa nak berkongsi, saya nak berkongsi segala apa yang saya tahu dan tolong ramai orang lagi. Dengan tu saya akan seronoklah, kita akan gembira dan berpuas hati dengan diri kita. Apabila kita melihat seorang tu berjaya atas perjuangan kita, penat lelah kita. Jadi kita akan seronok, kita akan gembira untuk perkara tersebut. Jadi harapan diri saya harap saya akan dapat mendapat kesihatan terlebih dahulu yang baik insya-Allah dan akan berkongsi, membantu ramai lagi orang di luar sana untuk belajar. Khususnya kalau kita tahu saya cikgu bahasa Melayu dan juga sejarah, saya dapat membantulah untuk bidang bahasa Melayu dan juga sejarah supaya sejarah tu tak dilupakan, tidak luput dari zaman lagi supaya semua orang mencintai dan mengetahui perjuangan kalau kita tahulah pejuang tempatan daripada zaman dahulu sehingga sekarang. Okey, perancangan 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Jadi saya jawab untuk 10 tahun. Saya insya-Allah saya nak jadi seorang pensyarah dan dapat memiliki kereta idaman, rumah idaman, itu biasalah kan. Dan saya akan menyambung pelajaran dan menjadi seorang doktor falsafah. Ya, saya nak menyambung pelajaran sehingga PhD insya-Allah. Dan spesifiknya kepada ilmu sintaksis dan morfologi lah dalam bidang bahasa Melayu sebab saya sangat cintakan bahasa Melayu dan saya harap bahasa Melayu ni dapat dimartabatkan lagi dengan lebih utuh lah dan menjadikan ramai masyarakat di luar sana berbangga dengan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Memang kita boleh bercakap bahasa Inggeris, tak jadi masalah. Yang tu bonus untuk kita kalau kita pandai bahasa Inggeris, tapi malu kalau kita orang Melayu tak pandai cakap bahasa Melayu. Jadi saya harap bukan sahaja cakap tetapi berbangga dengan bahasa Melayu. Jadi itulah perancangan saya untuk 10 tahun akan datang. Terima kasih atas segala maklumat dan perkongsian yang Cik Faizatul telah berikan kepada saya. Perkongsian yang sangat berguna, yang sangat berfaedah untuk diri saya sendiri. Dan terima kasih juga kepada Cik Faizatul kerana sudi meluangkan masa untuk saya temu bual Cik Faizatul pada hari ini. Dan saya berharap segala impian dan cita-cita Cik Faizatul dapat tercapai. Amin, insya-Allah. Dan doakan untuk saya juga semoga saya menjadi seorang pelajar yang cemerlang dan juga dapat menjadi seorang guru kelak.
Okey. Terima kasih Cik Faizatul. Terima kasih sekali lagi kerana sudi ditemu ramah oleh saya. Okey, sama-sama. Semoga awak pun boleh berjaya menjadi seorang guru yang cemerlang. Selamat maju jaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Sekian, terima kasih. Semoga segala perkongsian dan input-input yang berfaedah sepanjang sesi temu bual ini dapat kita menghayati serta dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan bersama.